Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pelajaran kita untuk subjek fiqh dan juga sirah. Kita masuk pada minggu ini di bahagian sirah, pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8 berkenaan dengan Ghazwatu Uhud. Jadi peperangan Uhud. Jadi peperangan Uhud ini antara peperangan yang besar juga dari Islam. Beberapa tokoh-tokoh di kalangan sahabat Nabi ramai yang terlibat, dan ada tokoh sahabat Nabi yang belum lagi Islam. Dan cerita peperangan mengenai peperangan Uhud ini antara siri-siri peperangan yang dihadiri oleh Nabi. Selepas perang Badar, dia ada perang Uhud lah yang paling besar. Okey. Kanat ghazwatu Uhudin يوم السبت ل15 خلت من شوال في العام الثالث للهجرة وسببها أن قريشا أرادت أن تثأر ليوم بدر فخرجت قريش في 3,000 مقاتل فيهم 700 درع و100 فارس وأما المسلمون فعدتهم نحو 1,000 بينهم 100 دارع وفرسان. Okey. Jadi cerita berkenaan dengan peperangan Uhud ini merupakan, kita kata, ramai sahabat-sahabat Nabi juga sebelum Ustaz mulalah. Ramai juga sahabat-sahabat Nabi juga mengharapkan bahawa peperangan Uhud ini menjadi kemenangan besar menentang kuat musyrikin Quraisy di Mekah selepas berlakunya perang Badar. Jadi dalam perang Badar yang sebelum itu, jumlah di kalangan muslimin memang sikit lah, 300 lebih, berbanding, ada kata 312, ada kata 313, berbanding dengan jumlah di kalangan musyrikin 1,000 orang lebih, dihadiri oleh wanita pun ada, bagi kalangan musyrikin ada juga di kalangan dia lah. Jadi peperangan Uhud ini merupakan siri peperangan yang besar lah, dan jumlah pun berbeza pada kali ini. Kanat ghazwatu Uhud, dan berlakunya peperangan Uhud ini pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu li-15, 15, pada berlebih kurang tarikh 15. Dia banyak riwayat lah. Khalat min Syawal, dalam bulan Syawal. Dalam bulan Syawal. Perang Uhud pun dalam bulan Syawal, fil amil thalis, pada tahun ketiga Hijrah, bersamaan dengan 625 Masihi. Wasababuha, dan sebab-sebab berlakunya perang Uhud ini, anna Quraisyan, bahawasanya orang-orang Quraisy aradat an tath'ara liyaumil badrin, bahawasanya orang-orang Quraisy ni, musyrikin Mekah di Quraisy, orang Quraisy iaitu musyrikin di Mekah ini, dia tidak berpuas hati. Dia rasa dendam, dengan kekalahan mereka dalam peperangan Badar yang lepas lah. Dalam peperangan Badar setahun sebelum itu. Itulah antara sebab dia. Ada di kalangan mereka yang menjadi tawanan, kepada orang Muslim. Jadi dia tak puas hati, dia nak repeat. Jadi repeat itulah berlaku di Bukit Uhud. Jadi Uhud ini ialah nama tempat lah, Bukit Uhud. Bukit Uhud. Kalau awak boleh dengar, awak type dekat YouTube tu, awak type Uhud. Uhud, lagu kumpulan Nasyid Brothers. Lagu ini dia berkisah betul-betul berkenaan dengan sejarah peperangan perang Uhud ini. Dalam perang Badar yang sudah, Rasulullah telah mengatakan bahawa Allah telah mengampunkan dosa mereka yang terlibat dalam perang Badar sebelum dan selepas. Maknanya mereka yang terlibat dalam perang Badar itu dijanjikan dengan syurga. Mereka yang terlibat dalam perang Badar. Dalam perang Uhud, ramai daripada kalangan sahabat minta Nabi mendoakan kepada Allah supaya memberi ganjaran yang sama. Tapi tidaklah, tak berlaku begitulah. Tapi sahabat minta dengan Nabi, tapi Nabi tidak melaksanakan tuntutan itu. Sebab tak samalah perang Badar dengan perang Uhud, dia berbeza. Perang Badar, perang Uhud dia berbeza. Orang yang
awal terlibat dengan perang Badar sudah pastinya mempunyai kelebihan yang berbeza daripada orang yang terlibat kemudian, terutamanya yang terlibat dalam perang Uhud ni lah. Fakharajat Quraisyun fi salasati alafin. Jadi keluarlah orang-orang Quraisy ni dengan jumlah yang begitu ramai, seramai 3,000 orang pejuang. 3,000 orang muqatili, kita kata pejuang lah. Orang-orang yang terlibat dalam peperangan tu 3,000 orang. Fihim, dan daripada kalangan mereka itu 700 dar'in. Jumlahnya berapa tu? 700 orang daripada kalangan Dari'in. Dari'in apa benda ni? Tentera berbaju besi. Wa mi'ata faris, dan juga seramai 200 orang tentera berkuda. Tentera berkuda. Jadi orang nama Faris ni maksudnya tentera berkuda lah. Tentera berkuda. Nama gelaran kepada mereka yang naik kuda sewaktu peperangan. Faris. Faris. Jadi seramai 700 orang yang berpakaian baju besi dan 200 orang yang tentera berkuda di kalangan Quraisy. Yang selebihnya itu apa? Berpakaian biasa lah kot. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang ini nak gambarkan persediaan mereka. Ada yang berkuda dan ada yang berbaju besi, ada yang kalangan biasa. Wa ammal muslimun, dan sementara itu di kalangan orang-orang muslim pula, fa'iddatuhum nahwu alfin bainahum, berlebih kurang dengan jumlah kira-kira 1,000 orang. Bainahum mi'ata dar'in, dan dari'in, dan daripada jumlah 1,000 itu seramai 100 orang. Seramai 100 orang yang berperisai dan juga berkuda. Jadi jumlah itu secara rawak je lah. Jumlah itu secara rawak, dia tidak sama lah dengan yang betul-betul ni 700 yang terlibat dengan pakai baju besi. 200 berkuda. Yang ni campur 100 orang je. Di antara dua ni. Okey. Wabtada'al qitalu biintisaril muslimin. Pada peringkat awal ni, pertempuran ini, pertempuran di antara muslimin dengan Quraisy yang berlaku di Bukit Uhud ini memberi kemenangan kepada orang Islam. Memberi kemenangan kepada orang Islam. Kalau kira orang Islam berjaya menawan Bukit Uhud, duduk kat atas ni, dah menang dah orang Islam kalau kira dah. Walakinnahum, namun walau bagaimanapun, in ghamasu, mereka leka fi akhzil ghanaim, mereka telah terleka dalam memungut hasil rampasan perang. Kalau nak tahu, tentera-tentera yang terlibat dengan peperangan, sekiranya pihak musuh mati, mereka boleh mengambil harta-harta yang dipakai oleh pihak musuh, dan harta itu menjadi harta mereka. Dan ini merupakan dibenarkan dalam Islam. Dibenarkan, dipanggil ghanimah, harta rampasan perang. Jadi ghanimah ini memang ada. Maknanya boleh ambil harta musuh itu menjadi harta kita. Ghanimah istilah dia lah, ghanimah. Jadi ghanimah ini dibenarkan dalam Islam, disebut juga dalam Al-Quran. Jadi yang ini, apa yang berlaku dalam peperangan Uhud ni, bila mereka dah menang, mereka berjaya menawan Bukit Uhud, mereka nak turun ke bawah nak ambil harta rampasan perang. Jadi dia pun nak ambil lah harta rampasan perang, sehinggalah mereka terleka. Namun mereka tak perasan tindakan mereka ini wara'a Khalid bin Al-Walid. Tindakan mereka ini telah dilihat oleh Khalid Al-Walid. Siapa Khalid Al-Walid? Panglima perang sewaktu join Islam. Dia bersama dengan tentera musyrikin Quraisy. Dia ni antara panglima perang yang paling hebat lah. Kalau sebut Khalid Al-Walid ini excellent dalam bidang pertempuran. Jadi pada waktu ini dia kalah dah. Tapi disebabkan kelekaan orang-orang Islam yang terlibat, pejuang-pejuang Islam, maka Khalid Al-Walid dia nampak perkara itu, leka,
maka khuluwa zahril muslimin, maka dia telah kona balik, pusing balik arah belakang yang tidak disedari oleh orang-orang muslim. Dia tidak disedari oleh orang-orang muslim, dia pusing ke belakang. Minar rumah, jadi yang tak perasan ini daripada kalangan tentera yang terlibat dengan memanah. Rumah ni tu tentera pemanah, itu dia tu dekat ma'anil mufradat tu. Fakarra alaihim, maka dia telah menawan balik min khalfihim, dari belah belakang, dari belah belakang. Wan hazamal muslimun, maka kalahlah tentera Islam pada waktu itu. Jadi Khalid Al-Walid ini bukan calang-calang orang. Jadi bila dia terlibat memang susah Islam nak menang. Jadi kekalahan ini pada peringkat awal Islam menang, kalah kerana mereka pergi ambil harta rampasan perang, dikontrol balik oleh Al-Khalid Al-Walid. Dia masuk daripada belah belakang, maka dia menewaskan tentera Islam dan kalahlah Islam. Boleh dengar lagu dia, lagu Brothers dekat YouTube. Tulis itu Brothers Uhud, nasyid Brothers Uhud. Gurun jadi merah, dah dibusar panah. Ada cerita tentang apa, kelekaan orang-orang Islam dalam peperangan Uhud itu. Khalid, ada sebut nama Khalid dalam lagu tu. Memang Khalid ni memang seorang yang sangat tangkas. Sewaktu dia telah meluk Islam, maka dia juga dilantik sebagai panglima perang. Khalid Al-Walid ni, dia memang mati di pembaringan. Dia tak mati dalam peperangan, dia mati dekat pembaringan. Mati dekat, kita kata mati dalam kita kata atas katil saja. Dan di tubuh dia bercala-cala banyaklah. Dia Khalid Al-Walid ini dia mati pada zaman Umar ke Osman, Ustaz tak perasan. Cuma dia terlibatlah dalam peperangan membuka kota Parsi dan Rum. Kemenangan Umar Al-Khattab berjaya menawan Rum dan juga Parsi pada zaman dia disebabkan oleh Khalid Al-Walid. Menyebabkan orang Islam, kalau Khalid Al-Walid join, confirm menang. Khalid Al-Walid join, confirm menang. Menyebabkan Khalid Al-Walid akhirnya dipecat oleh Saidina Umar dan dilantik dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kerana orang Islam pada waktu itu seolah-olah mereka berpegang kepada takdirnya. Kalau Khalid Al-Walid confirm menang, Khalid Al-Walid confirm menang. Jadi pada saat itu Umar memecat, takut akidah orang Islam ni rosak, kerana terlampau percaya kepada Khalid Al-Walid. Gitu. Memang betul lah kalau kira Khalid Al-Walid sewaktu dia pergi menawan Rom, dia boleh pergi Rom tu beberapa orang, komando lah kita ada. Dia boleh balik semula ke Mekah menunaikan haji, berkuda, naik kuda, naik haji, dia pergi mula perang. Itu hebat Khalid Al-Walid. Jadi kehebatan Khalid Al-Walid ini tidak boleh disangkal. Dan cerita-cerita jurnal-jurnal akademik dan juga siri peperangan banyak cerita pasal watak Khalid Al-Walid. Dalam sejarah Islam pun banyak cerita pasal Khalid Al-Walid. Dia bukan calang-calang orang lah. Kalau awak dengar 6 orang daripada Palestin yang dipenjara oleh Israel berjaya keluar daripada penjara, orang Palestin ni. Antaranya komando Brigade Al-Qassam berjaya keluar daripada penjara dengan menggali daripada kita kata apa, dekat sinki tu dia gali menggunakan sudu lubang tu sampai boleh keluar. Terlepas 6 orang. 4 orang dah berjaya ditangkap oleh Israel dan 2 orang lagi masih lagi bebas. Nak katanya dengan ketangkasan yang ada, orang Islam ni memang hebat lah. Ini baru Prison Break. Kita dengar Prison Break cerita tak? Ini baru real Prison Break. Tak? Itu cerita berkenaan dengan Khalid Al-Walid. Kita sambung muka surat sebelah. Okey, muka surat sebelah. Okey. Apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada daripada peristiwa yang berlaku di Bukit Uhud, cerita dalam peperangan Uhud ini. Apa dia? Okey, yang pertama sekali, nampak tak tu? Tak apa clear tak?
Nusratu tu bukan nusratullahi lil mu'minina walau kanu aqalla adadan madamu mukhlisina fil qital. Dia kata semoga Allah memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang terlibat dalam peperangan walau kanu aqalla adadan, walaupun jumlah mereka itu dikira sebagai sedikit nak banding dengan jumlah musuh. Walaupun mereka kurang, walaupun jumlah tentera muslim itu kurang, madamu mukhlisina fil qital, tapi mereka ini orang-orang yang ikhlas dalam berperang, ikhlas dalam berjuang fi sabilillah. Jadi kalau mati mereka mati syahid, mereka mati syahid. Sebab itu antara dosa besar adalah mereka yang lari daripada medan peperangan. Boleh tengoklah monolog Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini antara watak yang disebut dalam Al-Quran yang mengikat dirinya pada tiang masjid. Tiang masjid, dia tak nak buka ikatan dia, melainkan Rasulullah buka. Kerana apa? Dia rasa berdosa kerana tidak menyertai peperangan bersama Rasulullah. Dia ikat dia bersama 2 orang lagi sahabat dia, Ka'ab bin Malik. Dan akhirnya dia di pulau selama 40 hari lebih kurang. Maka turunlah ayat yang Allah memaafkan tindakan dia. Jadi benda ni dinukil dalam Quran. Katanya peperangan orang Islam ni wajib dihadiri apabila Rasulullah sungguh. Jadi dia kena tak boleh lari daripada medan peperangan. Lari daripada medan peperangan merupakan dosa yang besar. Dosa yang besar. Disebutlah yang ini ada dalam pembelajaran hadis lah. Yang ni tak ada lah. Hadis Ustaz tahu tingkatan berapa belajar mengenai yang itu. Nak katanya orang-orang Islam yang terlibat, mereka berperang betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sekiranya mereka menang, mereka dapat harta rampasan perang. Sekiranya mereka kalah, mereka menang juga kerana dikira sebagai mati syahid. Dia angkat roh mereka berterbangan seperti burung. Disebut dalam Quran dah. Mereka sebenarnya tak mati. Roh mereka ini seperti burung-burung yang berterbangan. Jadi tak pelik lah orang-orang Palestin sanggup berjihad melawan tentera Israel kerana mereka kalau mati pun mati syahid. Kita sahaja orang yang hidup menganggap bahawa kematian mereka itu seolah-olah mati dah lah, baru umur 20 mati dah. Tapi bila dia pejam mata tu, dia punya vision, waktu akhirat dia tu bermula bila dia mati. Kita mati gitulah. Bila kita mati saja, maka dilapangkan kubur. Dia gembira duduk di alam barzakh. Begitulah orang-orang mati syahid. Okey. Seterusnya, ishtiratu ta'atillahi wa rasulihi fi naili nusrati wal falahi fi umuri dunya wal akhirah. Yang kedua, menjadi syarat ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Menjadi syarat lah tu. Taat kepada Allah dan juga Rasulnya fi naili nusrati, dalam nak mencapai kemenangan, wal falah, berjaya juga tu. Nusrati tu kemenangan, wal falah ni kemenangan, kejayaan jugalah. Fi umuri dunia wal akhirah, dalam urusan-urusan yang melibatkan dunia dan juga akhirat. Ini menjadi prasyarat. Prasyarat mesti taat kepada Allah dan Rasul, barulah Allah memberi kemenangan kepadanya dalam urusan dunia dan juga dalam urusan akhirat. Sebab itu ada hadis lain Nabi, disebut apa? La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi ma yuhibbu liwalidihi wa walidihi. Tidak beriman seseorang itu melainkan aku ini lebih dia cintai daripada bapa dia dan anak beranak dia. Anak beranak dia. Maknanya kecintaan kita kepada Rasulullah itu mesti mengatasi segalanya. Menjadi prasyarat. Prasyarat barulah Allah memberi kemenangan kepada kita untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Lepas tu al-inghimasu bid-dunya yuaddi ila inhizami wal hawani. Ini al-inghimasu bid-dunya, terlampau seronoknya kepada dunia.
So cintanya kepada dunia yuaddi ilal inhizami wal hawani, akan menyebabkan orang yang terlibat itu mendapat kepuasan dalam kehinaan dan juga kehinaan. Tak? Itu nak katanya. Nak kata yang ini, nak relate dengan perang Uhud ini, sebab seronok nak dapat harta rampasan perang tu. Yang akhirnya mereka itu mengalami kekalahan lah. Mengalami kekalahan. Jadi memang betul Islam dah menang, tapi relax belum betul-betul menang. Jadi turun nak pergi kejar harta dunia tu, akhirnya mereka itu ialah jadi hina lah. Terhina. Akhirnya kalah. Jadi bersoraklah orang-orang daripada kalangan musyrikin, kita menang kali ini. Asas silahnya kalah juga. Tapi disebabkan kecekapan Khalid Al-Walid yang melihat kelekaan orang Islam, kutip harta rampasan perang, kalah semula. Kalah semula Islam dah. Ni gapo tahu ni, tulis ni. Tak nampak ni. Tak nampak mana ni. Ni tak bisa tengok. Tahayyunu dalam buku dah. Tahayyunu fursatil mulaimati yusa'idu ala tahqiqin najahi fi ayyi masru'in aw amalin. Tahayyunul fursati. Awak tengok dalam buku dah. Awak tengok dalam buku tu, nak kata kat sini, pakaian yang menjadi khas. Pakaian khas lah kita kata. Kita kata apa ni? Kan nak kata ni, yang sesuai untuk mencapai kejayaan. Untuk mencapai kejayaan ini, dalam mana-mana perkara yang kita lakukan, dan juga amalan. Amalan apa, dalam apa jua pekerjaan. Maknanya dekat sini, kejap saya tengok betul-betul ni mana dia. Tak clear nak ambil gambar, nak tunjuk ni tak clear pula. Okey. Dekat mana nak ambil peluang yang sesuai. Itu maksud dia. Mengambil peluang, mencari peluang yang tepat. Mencari peluang yang tepat. Mencari peluang yang tepat dapat membantu. Dalam kita mengatur strategi kita ni, dalam apa jua kerja dan dalam bidang apa jua sekalipun, kita akan berjaya. Maknanya kita kena mencari peluang yang tepat lah. Mencari peluang. Macam sekarang ni, kalau awak fokus kepada belajar, mencari peluang. Di mana kelemahan kita atasi kelemahan yang berlaku kepada kita. Dengan cara yang macam mana? Banyak bertanya ke, melakukan latihan ke. Jadi bila PSL tak susah. Jadi pandai kita ni mencari peluang yang sesuai dan tepat supaya semua kerja yang kita lakukan ini berjaya. Jadi Ustaz rasa sampai di situ saja untuk pembelajaran kita pada kali ini. Minta awak jawab Awak jawab soalan-soalan dalam muka surat 223. Lepas tu hantar kepada Ustaz macam biasa. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.